Okey ya. Sekarang ni di Mina. So kita tengok nanti belah kiri tuan-tuan, ada tempat yang dikatakan tempat di mana Nabi Ismail disembelih oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Okey, tengok belah kiri. Sekejap. Belum lagi, tak nampak. Belum. Okey, nampak belah kiri? Yang ada satu macam kubah kecil tu. Batu tu. Itulah dia. Kan? Dia macam ada satu binaan lah kecil kan. Zoom. Siapa yang pakai iPhone tu zoom. Yang pakai Samsung Galaxy Ultra S22 zoom 100 kali zoom kan. Ya. Kenapa saya dah zoom? Nanti tuan-tuan boleh tengok kat WhatsApp group. Okey. Okey, tu dia atas bukit tu. Dikatakan tempat di mana Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail. Okey, boleh? Udah? Dan okey, baik. Dikatakan Nabi Ibrahim membawa Nabi Ismail ke situlah, ya, menyembelih Nabi Ismail alaihi salam. Okey. Persoalannya tuan-tuan, okey, dengar baik-baik ya. Dengar. Persoalannya, bila disembelih Nabi Ismail alaihi salam, Allah tukarkan Nabi Ismail kepada kibas. Maka di sinilah digezetkan ibadah korban itu dilaksanakan, iaitu menyembelih seekor kibas ataupun kambing. Sunat untuk kita ni menyembelih seekor kibas kambing sebagai tanda kita ni syukur atas nikmat rezeki yang Allah berikan. Bahkan ulama kata, siapa yang diberi rezeki oleh Allah dalam kehidupan dia, bila musim haji langsung tak korban walaupun seekor kambing, kufur nikmat dia kan. Jadi untuk tonton dalam bas ni, saya amat menyarankan tuan-tuan, musim depan, kalau musim tak lepas tak apalah, yang lepas tak apa, musim depan ni masuk aja musim haji, set dalam minda mesti sembelih seekor kambing, buat korban. Buat di Mekah ke, di Kemboja ke, di Malaysia ke, ambil lah bahagian kan. Kita kalau mampu seekor, kalau magih mampu kan, ambil lagi banyak kan. Kalau tak mampu seekor, buat 10 ekor kan. Beres, tak ada masalah ya. Buat banyak ke tak apa ya, banyak pahala ya. Jadi insyaAllah untuk ibadah korban, akikah, dam kambing ke apa semua, boleh berhubung dengan Rasulullah, kita boleh uruskan, tak ada masalah kan. Mesti buat. Saya sendiri pun cakap, memang saya sendiri pun buat kan, ibadah korban. Sebab korban tanda ketaatan, besar pahalanya ya. Okey, baik. Sekarang kita melintasi kemah-kemah di Mina tuan-tuan. Tengok kemah Mina. Ni cuma kemah-kemah Mina ni. Okey. Jadi saya nak tunjuk tuan-tuan di manakah kemah orang Malaysia kita. Kan yang baru ni dah bertukar. Musim haji 1443 itu dah ditukar ke kemah Malaysia. Okey, tapi sebelum itu tuan-tuan tengok di sebelah hadapan tuan-tuan, di sebelah kiri ya. Hadapan kiri ada nampak kompleks kan, bertingkat itu, itulah namanya kompleks Jamarat ya. Kompleks melontar. Ini bukan melontar duit, melontar jamrah, melontar batu. Kan, okey. Tu dia, ada 5 tingkat keseluruhannya. Pergilah tingkat mana pun. Dan di sebelah kirinya ada nampak satu masjid yang ada 4 menara kan. Inilah masjid yang sebagai tempat di mana dikatakan 40,000 para nabi pernah bersemayang padanya, kan, semayang padanya. Bahkan Rasulullah SAW sendiri pun pernah bersolat padanya. Maka ramailah yang juga itikaf apa semua kan di situ. Dan di sebelah kiri hadapan, tuan-tuan tengok ambil kiri depan, ada nampak hotel-hotel 5 bintang. Ini hotel 5 bintang, ada 6 biji keseluruhannya. Ini bagi siapa yang mengambil pakej haji 250,000 seorang ya, akan duduk di sinilah ya, akan duduk sini ya. Hotel yang bertaraf 5 bintang. Antara yang pernah duduknya adalah Nilofa, Datuk Siti Nurhaliza. Pernahlah duduk sini kan. Okey, sebelah kanan tuan-tuan, tengok kanan. Sebelah kanan tuan-tuan ada 2 terowong sebelah kanan tu. Ada 2 terowong, itulah terowong Muasim ya, yang menghubungkan kemah-kemah Malaysia di sebalik bukit sana. Bukit ni, kemah Malaysia di balik bukit sana. Tu terowong tu. Dulunya ada 1 terowong, sekarang ni dah ada 2 terowong. Yang sinilah ketika mana era 90-an berlaku rempuhan yang menyebabkan jemaah haji Malaysia pun ramai juga yang meninggal dunia dalam rempuhan tersebut. 1 terowong, 2 hala. Memang sesak. Sekarang ni dibuat 2 terowong, 1 terowong, 1 hala je. 1 terowong belah sini, hala ke sini, 1 terowong sana, hala sana. Gitulah. Jadi kuranglah sikit kesesakannya ya.
cerita habis tadi. Bila mana Nabi Ibrahim AS menyembelih Nabi Ismail, Allah tukarkan Nabi Ismail kepada seekor kibas. Di mana kibas tu datang, kan? Dan bagaimana kibas tu boleh datang pula? Ditukarkan oleh Allah Ta'ala, kan? Ini satu persoalan. Maka ada yang menulis, kan, oleh ulama, ada yang menulis bahawa ketika mana, kan, anak-anak Nabi Adam AS apabila mereka meningkat dewasa, mereka ingin berkahwin, betul tak? Kan Nabi Adam ni ada 4 orang anak pada mulanya, iaitu siapa? Anak yang pertama, yang kembar, Qabil dengan Iklimia. Tahun yang berikutnya Habil dengan Labuda, pasangan kembar dia. Ketika mana dah besar nak kahwin, maka bila datang perasaan nak kahwin itu, maka Allah Ta'ala perintahkan bagi syariat ketika itu kahwin mestilah silang tahun. Bermakna Qabil dengan Iklimia tadi, Qabil mesti kahwin dengan pasangan Habil iaitu Labuda. Habil kena kahwin dengan pasangan Qabil, Iklimia. Tetapi Qabil tak nak. Dia nak kahwin dengan kembar dia sendiri. Sebab apa? Sebab Labuda, kembar Habil, tak comel. Iklimia comel lagi. Maka direbutlah Iklimia ni, kan, oleh Qabil. Sebenarnya tuan-tuan, isu perempuan direbut ni bukan kata sekarang. Dulu lagi perempuan jadi rebutan. Kan? Kan? Untung jadi perempuan, kan, jadi rebutan. Direbut oleh orang lelaki, kan? Tapi memang betul lah, rupa paras benda tu dulu lagi. Anak-anak Nabi Adam pun sama jugalah. Tak kurang bendanya. Memang mengejar yang comel juga, kan. Antaranya Qabil ni lah, kan? Maka Allah Ta'ala perintahkan agar dibuat korban. Nampak? So sebenarnya ibadah korban ini bukan baru lagi zaman Nabi Ibrahim pun. Zaman Nabi Adam lagi, mula-mula ada manusia, korban dah ada dah ibadah korban. Siapa yang korban yang diterima Tuhan, maka dia dapat kahwin dengan Iklimia. Maka Qabil naik sebuah bukit, dia letakkan gandum-gandum keringnya, kan, macam nak tanah aja Iklimia ni, kan. Habil naik sebuah bukit lah sini, dia letakkan pula kambing kibas seekor yang gemuk, kan, atas bukit tu. Tiba-tiba datang peti menyambar atas bukit Habil, hilang kibas tu. Kan, makna kata ibadah Habil lah yang diterima oleh Tuhan. Habil patut kahwin dengan Iklimia, kembar Qabil tadi. Qabil pun tak nak, maka dia pun marah kat Habil. Kau jalan depan, adikku, di kat belakang, ambil batu hempuk belakang, mati. Habil pun mati, kan, meninggal dunia Habil. Barulah Qabil tersedar, kan, yang dia dah membunuh seorang. Inilah sejarah pembunuhan pertama dalam dunia, kan. Menumpah darah ni, inilah yang pertamanya. Pembunuhan ini diawali lah hidup manusia ini dengan cerita pembunuhan. Oh, memang dahsyat, kan. Bunuh ni bukan kata sekarang je, dulu lagi dah ada dah, kan. Seawal-awal kehidupan Nabi Adam lagi dah ada dah peristiwa pembunuhan. Bila tengok dah bunuh, Habil mati, mana nak tanam Habil ni. Tak lama kemudian Allah Ta'ala datangkan 2 ekor burung gagak, gaduh-gaduh. Gagak seekor mati, diterajang oleh gagak seekor lagi ni. Lelah, bila gagak tu nak tanam gagak seekor lagi ni, dia kuih-kuih dengan paruh dia, digali lubang, ditanam gagak tu masuk dalam lubang. Maka di situ dapat ilham. Allah bagi ilham pada Qabil, iaitu manusia perlu dikebumikan bila mati, kan. Maka dia pun gali-gali apa semua, dan dikebumikanlah Habil. Lepas tu dia balik jumpa Iklimia, dia bawa lari Iklimia, kan. Maka mereka berkahwin tanpa syariat yang betul. Maka kata ulama, di sinilah bermulanya golongan orang yang kafir, kan. Di muka bumi ni wujud orang kafir ni, inilah mulanya daripada pasangan Qabil dengan Iklimia, kan. Okey, baik. Bila Adam balik, tengok anak dah mati, Allah datangkan wahyu, Qabil dah bunuh Habil, Qabil bawa lari Iklimia. Adam sedih, Nabi Adam sedih, kan. Anak dia buat benda ni, sedih lah dia, kan. Anak dia bunuh sama sendiri apa semua. Dan Nabi Adam doakan agar Allah Ta'ala kurniakanlah satu anak yang macam Habil baiknya. Maka datanglah Allah kurniakan, iaitu Syis alaihissalam. Nabi Syis alaihissalam, Syis bin Adam. Maka Nabi Syis alaihissalam itulah keturunan daripada Adam. Syis turunnya Nabi Nuh alaihissalam, teruslah sampailah manusia, golongan Nabi apa semualah, ya. Kita cerita dia. Okey, baik.
Maka kembali pada cerita Ibrahim dan Nabi Ismail tadi, bila Nabi Ismail disembelih, ditukar kepada kibas yang gemuk. Kibas tu siapa punya? Kibas tu Habil punya, kan? Habis Habil dengan Nabi Ismail jauh period masa. Tapi yelah, ruang masa apa semua ni milik Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berkehendak kun fayakun, kan? Gitu. Maka di sinilah bermula teori manusia mencipta mesin masa ni. Kan? Bila ada cerita begini berlaku, maka manusia mula berfikir, rupanya time travel is possible. Kan? Boleh kan manusia ni kembali, kan? Macam cerita Doraemon, naik mesin masa, kan? Naik mesin masa, keluar waktu dia muda, kan? Adakah boleh atau tidak, kan? Gitu. Itu persoalannya. Maka manusia hari ni nak cipta mesin masa, kalau boleh nak kembali muda. Kan? Itulah manusia, tuan-tuan. Kita ni kalau boleh nak sentiasa muda, dan tak nak tua kalau boleh, bahkan tak nak mati kalau boleh, hidup ni. Hidup tak nak mati. Itulah memang sifat manusia. Umur, tuan-tuan, memang betul lah, tuan-tuan. Umur ni memang betul. Kita cuba bayangkan, sedar tak sedar kita sekarang ni dah 60, dah 70, rasa macam kejap je. Rasa macam hidup baru yang hidup, kan? Tiba-tiba dah 70, 80 mungkin. Saya dah 35 ni pun rasa dah tua dah. Dah 35 dah aku, kan? Gitu, kan? Dah ada 4 dah anak. Gitu, kan? Terasa, tuan-tuan. Rasa masa begitu cepat berlalu. Tak lama lepas ni 36, 37. Tak lama lepas ni 40, 50, 60, 70, 80 kali hidup, kan? Tapi semua kita ni memang betul doa kalau boleh nak panjang umur. Ya Allah, bagilah aku panjang usia, kan? Sebab panjang usia ini memang manusia kejar lah, kan? Kalau boleh makan yang ubat-ubat, kalau boleh tak nak tua. Tak nak tua, tak nak kedut, tak nak kerepot, tak nak gigi luruh, tak nak mata rabun, kan? Kalau boleh. Manusia cari formula macam-macam buat supaya kekal muda. Tapi sampai mana sangat, kan, manusia boleh mengelakkan kejadian Tuhan? Macam mana pun kita makan suplemen, usia memang akan terus beranjak ke depan. Makin lama kita bukan makin muda, makin menuju ke alam yang seterusnya. Dan kita semua bakal menuju kepada kematian. Sebab memang betul lah, usia yang panjang ini, Nabi doa kalau boleh umur umat dia tidak panjang-panjang, dan doa Nabi dikabulkan, kan? Nanti di Madinah, tuan-tuan akan tengok satu masjid, nama masjid itu Masjid Ijabah. Masjid yang mana makbul doa di Masjid Ijabah. Jangan lupa nanti dekat Madinah join program tambahan yang menuju ke Jejak Rasul. Program Jejak Rasul tu pergi. Sebab ada pergi satu masjid, nama masjid tu Masjid Ijabah. Nabi doa dengan 3 doa, 2 dikabulkan, 1 tak dikabulkan. Doa yang dikabulkan adalah, ya Allah, umat aku janganlah bagi panjang-panjang usia. Sebab itulah umur umat Nabi kita ni, buat kita sekarang ni pun tak panjang. Paling panjang pun 96 dan masih hidup lagi. Kan? Panjang umur apa semua, kan? Hakikat sebenarnya manusia ni berapa umurnya? Average 60 tahun. Average 60 tahun tu average lah, ya? Kalau lebih 63, Nabi kita 63 tahun. Bermakna kalau dalam bahas ni ada 63 tahun lebih lagi, subsidi, kan? Lebih 63, subsidi tu. 64 hidup lagi, 65 hidup lagi. Kan? Sebab Nabi 63 meninggal dah. Kita hari ni dah 70 tahun, panjang lagi usia. Subsidi tu, kan? Jangan sia-siakan usia yang panjang tu, ya? Sebab panjang usia, panjang angan-angan. Tulul amal, panjang angan-angan manusia. Kalaulah aku, dia ada kalau, kan? Kalaulah aku, ya? Tak macam umat terdahulu, tuan-tuan kita ni, ya? Macam umat terdahulu, Nabi Adam adalah salah contohnya, kan? 1000 tahun usianya. Kalau tuan-tuan umur 1000 tahun, apa nak buat? Kan? Kalau kita ni umur 1000 tahun, apa kita nak buat? Sembang dengan member, berapa tahun hidup, kan? Baru 200 tahun, ada lagi 800 tahun. Kan? Sembang pun tu, kan? Nabi Adam 1000 tahun, Nabi Nuh 950 tahun,
Nabi Syuaib 3,000 tahun. Nabi Syuaib alaihissalam umurnya 3,000 tahun. Alhamdulillah, kita hari ni tak ada orang umur 3,000 tahun. Kalau orang hari ni ada umur 3,000 tahun, kerjaan pening kepala. Nak bayar pencen sampai bila? Bukan kerjaan pening, cucu pun pening. Tengok atuk aku tak mati orang tua ni kan. Dia cerita dia, kita tak panjang umur lah kan. 60 tu dah cukup panjang lah kan? Syukurlah bagi Allah, Allah pinjamkan kepada kita usia yang sepanjang ini. Ramai lagi orang luar kan, mungkin kawan-kawan kita yang dah mendahului kita. Tengok kawan-kawan kita, satu batch sekolah kita, seorang pergi kan. Tengok jiran kita, tengok kampung kita. Dahulunya orang kampung ni lah yang mula-mula mengasaskan kampung ni. Hari ni tinggal anak-anak semua kan, legasi-legasi anak je. Tak kenal pun. Dulu masa orang tua kenal juga. Pakcik-pakcik, haji ni rajin ke masjid, kenal juga. Sekarang ni anak-anak dah jadi malas pergi masjid, tak kenal. Siapa duduk rumah tu kan. Anak dia yang mana satu, anak dia yang mana kan. Tak kenal. Ya. Kata kan, kita dah melangkah luar tanah haram tuan-tuan. Nampak belakang kanan tuan-tuan adalah stadium Stadium Mekah. Belakang kanan tuan-tuan. Ini adalah luar tanah haram, tanah halal dah. Jadi diorang main bola sepak, dapat lutut, resah tu kan. Sebab dah di luar tanah haram kan. Tu cerita dia. Okey, baik. Sekarang ni kita menuju ke Jaranah tuan-tuan. Hampir lagi 10 ke 15 minit lagi kita sampai di Jaranah. Apa yang akan laku nanti adalah tuan-tuan, bila sampai je kat situ, terus pergi tempat wuduk, ambil wuduk, kemaskan ihram dan semayang sunat tahiyatul masjid 2 rakaat, solat sunat duha 2 rakaat, solat sunat ihram 2 rakaat. Sudah 6 rakaat ya. 2 tahiyatul masjid, 2 duha, 2 ihram. Kemudian terus pasang niat ihram umrah. Siapa yang tak niat lagi, nanti lambat saya akan niat lagi sekali dengan saya ya. Gitu. Kemudian barulah kita akan terus menuju ke kota Mekah ya. Sini kembali ke Mekah kurang lebih dalam setengah jam juga. So kalau boleh tuan-tuan, di sini bersegera sikit lah ya. Bersegera. Sekarang jam menunjukkan 9.30. Suhu dah naik ke 34 Celsius. Kejap lagi mungkin 36, 37, 38 kan. Jadi kalau boleh kita nak masuk ke medan tawaf sebelum jam 11 pagi kalau boleh ya. So tolong bersegera lah ya, tolong bersegera. Sebab tu saya minta jemaah lelaki semua siap dengan ihram. Senang. Tidak-tidaknya kain bawah ihram dah, atas t-shirt dengan buka dalam bas aja, tengah sarung aja ya. Kita ada kurang lebih lebih daripada 20-30 bas yang menuju ke Jaranah sekarang ni. Travel ni Andalusia pun ada 6 buah bas menuju baru Andalusia, belum travel lain lagi. Jadi terlalu ramai ya. Seandainya tuan-tuan tak nak turun, tak apa, stay dalam bas dan terus pasang niat dalam bas pun boleh ya. Dan kalau sekiranya tak nak buat umrah pun tak ada masalah kan. Kalau sekiranya tak nak buat umrah tak apa, tak payah buat umrah. Jadi kita tak paksa. Mungkin dia ada sakit ke apa semua, tak boleh buat umrah, tak payah niat ya. Tapi kalau nak buat, ini boleh buat umrah yang kedua anda. Dan juga boleh diniatkan umrah badal ya. Kalau sekiranya tuan-tuan tak ada siapa yang nak diniat badalnya, boleh beritahu saya kan. Saya boleh bagi nama-nama untuk tuan-tuan boleh niat umrah badal. Tuan-tuan boleh niatkan umrah badal tersebut. Yang mana siapa yang berumrah badal, dia dapat pahala umrah, yang si mati pun dapat pahala umrah juga tanpa mengurangi sedikit pun. Maka buatlah umrah badal. Bagi yang tak nak buat, yang tak ada siapa nak buat, maka boleh rujuk saya. Saya ada nama, boleh tuan-tuan boleh buatkan dah badal untuk diorang. Tuan-tuan dapat pahala 2 kali ganda pahala umrah. Sebab apa? Sebab tuan-tuan punya umrah, tuan-tuan niatkan orang pula yang mana dia dapat umrah atas asbab tuan-tuan buat umrah, maka dapat pahala yang besar ya. Okey, baik. Yang mungkin ada niat buat umrah nazar, mana tahu ada nazar kan. Kalau sekiranya aku datang ke Mekah ni, aku dapat pergi Mekah, satu umrah aku buat, itu nazar. Umrah yang mula-mula itu tak termasuk lagi. Ni boleh buat niat umrah nazar lah kan. Tunaikan nazar umrah yang itulah ya. InsyaAllah.
sekitar bumi Jaronah ni tak ada apa-apa sangat lah tuan-tuan. Pendapatan pun banyak yang bagi yang 8. Sini lebih kepada sektor kilang-kilang dorang kan. Ada jugalah pendapatan sikit. Ada ladang-ladang, ada kebun-kebun. Dan hari ini jemaah Malaysia yang mana meninggal dunia ataupun jemaah-jemaah luar negara lah yang selain daripada orang Saudi, bila meninggal dunia di Kota Mekah, tidak lagi dimakamkan di perkuburan Maklah Siti Khadijah. Dia dikuburkan di Jaranah kan, satu kubur di Jaranah ini ya. Jadi tapi bukan tanah halal lah kan, Jaranah yang berada di sepanjang tanah haram. Makanya dia dikebumikan juga dalam tanah haram di Jaranah ini. Dulunya kalau meninggal di Kota Mekah dimakamkan di Maklah kan, Siti Khadijah tu, dimakamkan di situ lah. Dan nanti insyaAllah balik ni kita akan lalu pemakaman Siti Khadijah, Maklah Siti Khadijah, Masjid Jin. InsyaAllah kita akan lalu nanti insyaAllah balik ni ya. Okey, standby ya. Standby semua sekali. Lagi seminit 2 sampai dah ya. Standby semua. Kemaskan kat ihram, nak bawa apa berturun ke apa semua. Yang beg-beg lain boleh tinggal atas bas apa. Yang bas ni nanti kita akan saya akan ada dalam bas. Kita akan pantau lah ya. Barang tuan-tuan, barang-barang semua tinggal dalam bas je. Yang lain boleh turun, bawa kat ihram apa semua tu, salin apa semua. Solat 2 rakaat dalam masjid, 2 rakaat duha dan juga 2 rakaat solat sunat ihram, dan niat terus ihram umrah naik semula ke bas ya. Jam menunjukkan 9.35 minit pagi, 9.35 tuan-tuan, 9.35. Saya bagi masa dalam 20 minit dah kan, kurang lebih 5.45 9.55 dah berada di dalam bas semula ya. Okey, baik. Okey, Masjid Jaranah lagi tuan-tuan. Masjid Jaranah sebelah kiri yang putih ni kubahnya. Inilah dia Masjid Jaranah sebelah kiri tuan-tuan. 9.55 naik bas semula. Ingat, di mana kita turun, di situlah kita naik kan. Bas kita namanya bas Resen kan, bas Resen ya. Ni nampak 2-3 biji bas. Nanti kejap lagi orang daripada Arafah semua tu datang sini kan. Dia orang pun datang sini juga. Jadi pastikan ingat di mana kita parking, di situ kita turun, di situlah kita naik ya. Pergi kalau boleh berkumpulan, jangan pergi seorang-seorang. Yang lelaki ke, yang perempuan ke, pergi biar berdua, bertiga, berempat, tak apa ya. Yang seorang-seorang. So okey ya, sekarang ni 9.35 9.55 di dalam bas semula ya. Okey, kita sudah sampai di sini. Tuan-tuan boleh turun, ambil duduk bahagian lelaki perempuan, lelaki depan, perempuan belakang tu tu nampak perempuan ya. Jaga dompet, jaga duit ya. Kita jaga-jaga semua gitu. Okey tuan, okey turun.